Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung kuliah kita pada minggu ni. Walaupun begitu hebat sekali ujian yang Allah Taala beri kepada kita semua, namun jauh di sudut maksud Allah SWT memberi begitu banyak peluang, begitu banyak rahmat kepada kita untuk kita bernafas dan dapat kita teruskan dalam jihad kita untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Yang dikatakan oleh mereka-mereka yang bijak, mereka-mereka yang mahir, yang faham tentang ilmu, Raudatul Ulum wa Raudatul Jannah, yakni hakikat taman-taman ilmu ini adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna imannya, insan kamilah, iman kamilah, kan, iman yang sempurna, apabila kita berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita bawa dengan iman yang sempurna, insya-Allah, meletakkan perkara yang benar kepada yang benar, mengatakan perkara yang benar sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kebenaran, mengatakan yang hak itu adalah perkara hak. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita sibuk, dalam keadaan kita nafkah, keluarga dan tanggungjawab kita pada keluarga, pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat dan agama, kita diluangkan masa, dijemput, digamit, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermuzakarah, untuk kita berbincang, ataupun kita panggil ulang kaji. Ulang kaji pelajaran sungguhnya fardu pada kita, wajib pada kita untuk kita amalkan, untuk kita pelajari, untuk kita cari gali, untuk kita meletakkan kesempurnaan kepercayaan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, di samping kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, mencari sedikit keperluan di dunia yang sementara, yang fana ini. Insya-Allah, semoga kita dalam kejayaan, insya-Allah. Semoga tuan-tuan yang hadir, yang melihat kita, yang tetamu-tamu, orang-orang Islam, muslimin terutamanya, iaitu kita target kepada imam-imam, kepada ketua-ketua keluarga,
yang mana tanggungjawab yang begitu berat sekali untuk digalas, untuk dibawa makmum yang begitu ramai di belakang. Maka beratlah jika tidak diisi dengan pengisian yang hak, maka akan menjadi sia-sialah makmum semua. Makmum semua akan kecewa di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan imam-imam, ketua-ketua keluarga ini akan disoal, akan ditanya dan akan dihitung mereka daripada di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur, di padang mahsyar akan ditanya, disoal dan disemak oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Zat, yang Maha Esa, yang Maha mengetahui segala-galanya, sisi-sisinya. Itulah yang kita risau bimbang. Atas dasar itu, atas maksud itu, kita susah payah untuk kita berkumpul di sini walaupun akan jauh PJJ kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pengajian kita ni mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tidak buang masa lah. Saya nak jemput mungkin Azafi Azafi ada lagi? Cik Azafi? Dia masih ada lagi di talian? Audio. Minta apa ni Azafi, mungkin boleh mungkin sepatah dua sebelum kita mulakan kuliah kita insya-Allah pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang kaji yang lepas itu memastikan niat-niat kita awal, pertengahan dan akhir itu betulkan niat kita itu. Dan lepas tu bukan nak glamour. Kita sebagai makhluk ni bukan untuk glamour di depan Allah. Maksudnya semata-mata kita buat kerja ni niat kita kena Allah. Lepas tu Allah beri kita nikmat yang banyak. Nanti sebab kita takut di dalam kubur nanti dia akan tanya kita apakah pelajaran kita yang akan kita bawa dalam kubur nanti. Bagaimana Allah nak bagi faham mesti dalam platform ilmu. Dalil Allah istiharkan bagaimana mendidik hamba-hambanya nak masuk syurga, perlu ilmu. Sahabat-sahabat tanya pada Rasulullah, Allah berkehendak pada walinya Allah SWT, andainya wali-wali aku ni jahil, maka wajib diajarkan ilmu. Allah yang maha berilmu, berhak untuk dia pilih mana yang dia Allah nak. Ad-din itu nasihat agama itu nasihat. Ad-dinu nasah, Ustaz kata ada itu. Ad-din nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Azafi ada ulang pula pasal yang fi'il itu yang 3 September punya. Lepas tu Ustaz masuk yang bagian qalbi punya. Tajuk baru, qalbi masuk hati. Sempadan terbatalnya syahadah. Apabila merasakan sesuatu syak, tidak percaya, kurang yakin dengan Allah SWT dalam hati, dia akan membatalkan syahadah kita. Contoh bersolat ni, dalam hati bertanya, Allah ada kat mana? Hati kita bercakap-cakap, hati kita berkata-kata, Allah tu kat mana? Masa kita tengah bersolat ni, kita tak boleh nak bayangkan itu maksudnya. Maksudnya Abang pun gitu juga dulu yang bertanya kepada Ustaz pasal boleh tak kita bayangkan macam ni. Ustaz dah pandu saya, alhamdulillah lah, ingatkan Allah tu, alif lam ha tu, sentiasa saya ingat yang tu. Kita lihat hati seseorang nak masuk agama lain, dia akan syaitan tu dia akan pandukan kita supaya kita ke arah agama lain, supaya dia cuba pengaruh kita ke arah agama lain. Sebab tu bahayanya kita tidak, kalau kita belajar tanpa guru, artinya sebenarnya berazam nak buka agama. Ulama kata dah berlaku perubahan
nak tukar agama, niat atau hati-hati yang syak rahsia-rahsia dalam niat kita. Ghairullah, niat beramal bukan itu Allah, maksudnya makhluk. Hukum syar'i dalam cabang riya. Ayat yang yura'un, yang Al-Ma'un, surah Al-Ma'un tu, tentang surah Al-Ma'un, orang-orang yang bersolat, yang lalai. Riya benda yang ada dalam hati, gaib, tiada siapa nampak. Hati-hati yang penyakit. Kita kalau tiada ilmu, syaitan akan memasukkan suntikan-suntikan syirik itu. Riya dalam bahasa Melayu, dan apa bezanya riya dalam bahasa Melayu dan riya dalam Al-Quran? Perbezaan. Riya lebih bila riya dalam kacamata orang Melayu, riya lebih pada menunjuk-nunjuk. Tapi di dalam agama kita, riya yang ini mendustakan agama secara mengkhianat agama. Golongan dalam agama Islam yang jadi kafir, mendustakan agama, yang mengambil hak-hak anak yatim, yang tak peduli orang miskin. Dia Islam, tapi mereka khianat. Allazina hum an salatihim, iaitu allazina hum an salatihim sahun. Itu solat dalam keadaan lalai. Mereka solat, tapi hati mereka tak pernah nak ingat Allah, tapi hati itu tak kesampaian lagi. Solat selalu kita tak cek solat kita, niat-niat kita. Allazina hum yura'un tu maksudnya riya yang terkena dalam qalbi ni. Maknanya ulama tafsir, riya setiap perbuatan yang diamalkan atau dilakukan, bukan setiap perkara yang ditinggalkan bukan kerana Allah, itu panggil riya. Beramal bukan kerana Allah, yang ditinggalkan bukan kerana Allah, ghairullah, bukan kerana Allah. Nak tahu rahsia riya, bukan beramal beribadah kerana Allah, itu riya. Imam satu yang dilantik berelon, bergaji. Dicerita bahawa masa azan dah berkumandang, tapi imam satu tak sampai-sampai lagi, dia tengah tengok kita Hindustan. Dia tu dia kata apa kata orang, bersandaikan bukan kerana Allah, dia antara halus, hanya Allah yang dapat detect. Aku ada ni, apa kata orang. Dia kata apa kata orang ni, aku tak ada kat ini. So, ya, dia maksudnya apa tu, mengamalkan agama dan meninggalkan agama. Contoh, baju jubah tak pakai disebabkan ingat apa kata orang. Syahid di depan Allah, maksudnya Allah. Meninggalkan maksiat bukan kerana Allah Ta'ala. Cahaya betul-betul syahid kepada Allah, fasa jadu. Kita kena sujud, sebenarnya sujud mengenal dan membersihkan hati dari syirik. Contoh, nak berhenti rokok sebab tak empat jantung bukan kena Allah. Okey. Maka Ustaz dia cerita bahawa seorang yang sakit tu, sebab sakitnya pasal dia berrokok tu sebab kesihatan, bukan kena Allah. Lepas tu Pun syirik juga. Nak meninggal maksiat bukan kerana Allah Ta'ala, syirik. Untuk ulama. Itu berzikir yang itu, tapi tak, saya itulah berzikir yang kita boleh ulang.
Berkaitan dengan media yang kita lihat, itu macam mana? Media. Saya ingat di ujung-ujung perbincangan kita ada berkaitan dengan tauhid yang apa salah guna media sebagai menjadikan medium untuk didik masyarakat tapi tak mengikut kepada Quran Sunnah, salah tafsir, menzahirkan visual yang tak sepatutnya. Okey. Contoh macam ni tanah kubur tu. Ya. Yang menzahirkan di alam kubur tu, inilah cerita orang yang sebenarnya hasil daripada perbuatannya yang menunjukkan aib dia. Contoh berlaku ada ular sawah lah dalam kubur tu, berlaku ada macam-macam. Ini menunjukkan bahawa orang ni lah keadaan macam ni lah rupanya nanti masa nak mati, masa last. Di mana salah sandaran dia? Di mana salahnya di situ? Di mana salahnya? Di mana salahnya ialah kita tak boleh buka aib orang. Maksudnya betul tak? Dia yang di apa yang kita lihat di segi konteks tauhid adalah melihat kesalahan yang telah berlaku, bukan perkara yang mengaibkan ahli kubur tadi, cerita kubur tadi. Aib itu memang betul, tapi yang ada lebih utama daripada itu adalah memvisualkan tanda-tanda kubur. Maknanya meletakkan ular tu sebagai ular yang daripada alam kubur. Ya. Jadi maknanya ular yang divisualkan dalam video cerita tu, penyampaian nak sampaikan kepada masyarakat tu baik, tetapi tak kena kepada cara ilmu tu. Betul. Tak kena, salah dari segi undang-undang disiplin ilmu tu dah salah. Seolah-olah ular sawah ataupun ular-ular yang diletakkan di dalam visual tadi, di dalam kubur tadi kononnya mengatakan ular inilah adalah ular kubur. Sedangkan merujuk kepada hadis, kepada Quran, bukan ular yang seperti itu yang sebenarnya di dalam kubur. Jadi kat situ ada satu pesongan, satu kesalahan yang berat yang ditambah ataupun diubah oleh media tadi dalam proses penyampaian kepada masyarakat. Itu yang salah. Tapi peliknya filem-filem ni boleh dibuluskan ya. Mana boleh lepas daripada inilah kelemahan kita. Kerana kuasa hari ini, kuasa kewangan lebih mengatasi daripada tauhid. Ini. Betul. Mak Abang ambil contoh masa borak kopi jam itu dia ada keluarkan gambar pil dia semua. Padahal kita ni orang Melayu yang ramai dalam tu yang buat editing. Dia berperan je untuk kita nak menyokong-nyokong pula dia. Saya pelik tu. Lepas tu lama-lama orang komplain baru tinggal sikit. Tak adalah patung tu dah. Tak ada dah. Melampau. Saya mencelah sikit. Boleh. Pandangan saya atas media ini dia lebih pada mungkin diambil sebagai satu pendekatan macam umumnya, khususnya macam endah tak endah lah, dan secara umumnya dia anggapannya adalah dia adalah satu sandaran saja, tapi sebenarnya kalau merujuk pada tauhid, dia sebenarnya kalau dia nak yang visual yang sebenar adalah merujuk kepada yang maksimum di dunia. Macam Ustaz Mahdum kata tadi, kalau kata ular yang paling panjang sekali kat dunia, Amazon punya bawa sini, itu je. Sebab dalam perangan dari segi Quran, Allah terjemahkan adalah dia tidak boleh divisual. Betul pandangan Ustaz. Tapi dijadikan itu sebagai satu memang positif pandangannya, tetapi visual movie itu dilayarkan atas pandangan positif untuk bukan menakutkan tetapi peringatan. Tetapi dia punya bagi peringatan tu umpama sebabkan dia tak sampai pada maksud daripada Quran dan hadis, kita yang manusia melihat tu umpama macam ditakutkan saja. Sebab apa abang celah ya, tapi sebab abang nampak
Sebab abang pun pergi surau TV3 dulu, dan ada ustaz menegur mengapa perkara ni berlaku khusus pada produser yang buat cerita kan. Perlulah ada orang kata basic agama tu ada kat situ, jangan betul tuli dia buat terus dia tak ada langsung konsep Islam yang menjaga akan apa kita punya dari segi agama Islam tak menjaga bagian-bagian. Tak ada, kita tak ada. Kita terbiar. Pihak media kita terdedah kepada komersial saja 100%, bukan kepada salah sila agama. Ya betul Ustaz. Sebab apa dia pakai komersial tu duit masuk. Itulah saya kata tadi. Itu yang kita dah bincang perkara ni. Apabila kuasa duit ini mengatasi daripada kuasa Allah. Kuasa duit lebih mengatasi daripada kuasa Allah. Jadi perkara-perkara yang macam ni boleh dijual beli. Hatta sehingga kan agama sendiri pun boleh jual beli. Siapa nak tanggungjawab perkara ni? Siapa yang nak tanggungjawab perkara ni? Adakah Allah Ta'ala itu akan diamkan terus masyarakat berjuta mendapat kesesatan, fitnah yang besar? Dan adakah ini perkara kalau kita lihat daripada konteks tauhid, dia adalah syirik. Dan berapa juta manusia syirik dalam masa seminit, dalam masa sesaat. Begitu laju, dan kita nak membina tauhid pula bukannya mudah. Bukan mudah. Silap-silap kita pula ditangkap, silap-silap kita pula disalahkan, silap-silap kita pula disalah tafsirkan. Begitu jauh, kerana terlalu jauh tentang kita dah tersasar daripada ajaran Nabi. Wa na'udzubillah. Ini kita bincang sebab alhamdulillah Allah beri taufik saja kita buka kelas kuliah tauhid ni, walaupun dalam keadaan yang begitu genting. Dunia hari ni dalam tekanan, Allah izinkan kita buka, kita dapat cerita lah perkara ni. Kalau tidak, langsung kita tak dapat tahu. Dan kemungkinan besar kita juga bersetuju dan bersekongkol dengan mereka tanpa kita sedar. Dan kita tidak ada rasa sensitivity ataupun tersentuh pun dengan perkara-perkara yang macam ni. Betul, bagi saya kita nampak takkan para ustaz sana, dai-dai saja yang menengok saja tanpa tak ada teguran daripada ustaz. Menang tak ustaz yang pergi surau dulu? Betul benda macam ni. Bagus ya. Abang Man begini, dia bukan saya tidak meletakkan kesalahan 100% kepada ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang ada di situ, di lokasi. Cuma kita sedia maklum, guru-guru dan ustaz-ustaz, asatizah zaman ini rata-rata yang keluar pada rumah memang nak cari nafkah. Jadi bila cari nafkah, bila dah ikat kontrak, dah terikat macam-macam syarat, maka dapatlah dia kerja tu, dan dia akan berat untuk menceritakan. Berat. Dia akan berat. Dan tak mungkin dia boleh suarakan perkara ni. Mungkin dia akan dipecat. Saya sendiri mengaku, saya sendiri tidak ada apa-apa jawatan pun dalam dunia ni. Tak ada apa-apa kepentingan pun, dan tak ada makan gaji mana-mana pun. Tetapi hukum ni, nak cerita hukum apabila kita nak pergi kepada Allah ini, banyak salah faham, salah arti masyarakat kepada kita. Betul. Kita panggil dalam istilah lain kena buli lah kita kata. Kena buli. Betul. Ataupun istilah lain mentimun. Depan belakang kena sapu. Macam tu. Jadi menunjukkan dunia hari ni penuh dengan fana, penuh dengan kekotoran, kehinaan. Yang lepas, yang berjaya, yang kaya raya, yang berjaya, yang sukses kita panggil, yang disegani, yang ditakuti, yang digeruni adalah penyangak lah. Penyangak dan penyamun ataupun penjenayah. Penjenayah ini yang menjadikan ataupun penjenayah orang kata Kuala Putih ataupun yang bijak. Mereka boleh ubah undang-undang, mereka boleh gubal, mereka boleh buat apa saja yang mereka nak kerana boleh beli dengan kuasa duit tadi. Bukan nak merujuk kepada kuasa Allah. Maka kita ni sekadar air liur saja nak ceritakan tentang kuasa Allah, sedangkan tak ada apa-apa, tak ada duit. Maka kita akan ditumpaskan. Kita akan ditumpaskan. Kerana hari ini peperangan telah berlaku. Hari ini dunia hari ini telah mengajar kita mesti apa segala-galanya adalah duit.
money is God. Dia kata. No money, no talk. Kan? Cannot do anything. Trend lah. Di mana trend lah. Kalau di falsafah orang bercinta, no money, no woman. Kan? Falsafah orang bercinta lah. Kalau yang mata duitan, tak ada duit, tak boleh cakap apa-apa. Who you are? Kan? Who are you? Want to talk about this matter? No money, no talk. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini dia apa? Hakikat. Ini dia hakikat yang telah kita lihat apabila ada kuasa lain yang duduk sama tinggi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, maka hancur leburlah akidah tauhid manusia tadi. Dan lebih teruk lagi, tamadun dan peradaban manusia itu sendiri akan runtuh. Akan runtuh dengan begitu mudah sekali. Kita lihat hari ini, suasana kita hari ini bukan semakin keutuhan, bukan semakin pembangunan. Apa yang saya dapat lihat ialah semakin kejatuhan. Dari segi peradaban, dari segi kerohanian, dari segi pengisian, dari segi kekuatan silaturahim, akhlak kita runtuh dah. Kita lihat keruntuhan ini di kalangan para pemimpin, di kalangan para yang duduk di barisan depan. Orang kata yang menjadikan satu contoh model masyarakat, tapi telah buat maksiat ataupun buat kita panggil tidak berakhlak, tidak bermoral. Di khalayak ramai orang semua lihat. Maknanya maksiat, kebatilan ini secara besar-besaran dizahirkan, bukan disembunyikan. Dizahirkan, dibuka aib. Buka aib orang. Dibuka, dicerita, dikisah, dirakam. Terlalu berani, memang terlalu berani. Disaman, tangkap, saman. Kerana perkataan-perkataan salah. Tidak ada sistem kemaafan. Tidak ada lagi sistem kasih sayang sebagai seorang insan. Tidak ada lagi kasih sayang cinta sebagai seorang Islam. Tidak lagi kasih sayang sebagai seorang pemimpin, sebagai imam. Tidak ada lagi, dah tak wujud lagi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Ini apabila tidak ada tauhid, apabila tanpa tauhid, ini yang terjadi, tuan-tuan. Inilah yang berlaku pada dunia kita pada hari ini. Dan sudah pasti musuh kita tidak pernah takut dengan kita, tidak akan goyang dengan kita. Malah mereka lebih berani, Pun terpensan-pensan. Dah ada panggilan, dah ada nama untuk dipanggil, dijemput. Tetapi besarlah ujian segunung ujian datang menimpa. Dipukul badai, bersepai. Tak jumpa diri. Tak jumpa diri. Macam mana tu? Bagaimana keadaan mereka-mereka yang langsung tak cari? Yang ini yang cari pun kena hancur, lebur. Yang tak cari, yang lari daripada Allah Ta'ala, yang lari daripada hak kebenaran, yang mencari ni puaslah kena jenuh, kena balon je. Dia je salah, memang nampak salah dia je lah. Sebab dia cari, cek pasal kita panggil. Kita ni kira cari pasal. Macam tu. Orang lain semua lari, kita cari pasal. Kita kena lah. Kita lah bangsanya. Kita lah yang kena. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, muslimin yang dikasihi Allah, begitu mahalnya iman ini, begitu mahalnya tauhid kepada Allah SWT. Nikmatnya kita beriman kepada Allah ni tidak dapat dijual beli. Kita berbalik kepada Kolbi. Yang mana Kolbi yang kita dah ulang kaji tadi, iaitu berkaitan dengan riak yang telah disampaikan, diulas, dikupas oleh orang-orang alim kita.
oleh orang yang terdahulu, orang yang bijak, orang yang mahir dalam bidang tafsir. Dapat dekat kita sikit-sikit, kita bolehlah cakap-cakap tu tersusun, bekat-bekat kita belajar. Kalau kita tak belajar, cakap pun bersepah-sepah, Rahman. Cakap pun berapu, cakap pun kalau kita ramai pendakwah. Ramai orang nak buat dakwah, ramai orang nak dakwah sebenarnya. Kalau saya lihat dalam kacamata apa yang saya nampak, ramai orang berazam ataupun minat dalam bidang dakwah untuk menyampaikan agama Allah, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sedih, namun di dalam keduka-citaan, kesedihan kerana tidak ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ini yang menjadi apa kita panggil aib ataupun kecundangnya kita ataupun pendakwah-pendakwah kita hari ini. Apa yang difikirkan dakwah ni semudah niat, semudah azam. Dakwah ni semudah azam. Saya azam. Semudah azam saja. Sebenarnya bukan azam. Pendakwah ini bukan azam. Pendakwah ini kena lakukan sesuatu, keluarkan diri daripada kejahilan. Keluarkan diri daripada kejahilan dan pergi cari jalan. Pergi masuk jalan-jalan yang diridhai Allah, yang dikehendaki Allah, yang ilmu, kita panggil ilmu. Jalan-jalan ilmu. Apabila ilmu ini tidak cukup, kerana ilmu ini satu tiket yang Allah telah bagi tahu, Allah perkara yang paling wajib ataupun yang sangat penting nombor satu. Kalau kita dalam negara ni yang paling penting IC lah. Maknanya kalau IC, tiket tu, IC tu perlu ada. Maknanya kalau nak jadi pendakwah, nak menjadi ahli syurga, nak menjadi wali, nak menjadi guru, nak menjadi apa pun, tiket utama pengenalan dia adalah ilmu. Bagaimana kita seorang pendakwah mengaku kita seorang pendakwah sedangkan kita tidak berilmu, malah meletakkan ilmu sebagai satu perkara yang bertentangan dengan kehendak sebenar. Maknanya menjadi satu fitnah kepada dia pula. Jadi ramai yang pendakwah ni ramai yang nak berdakwah ramai, tetapi tidak mendapatkan saluran ilmu yang jelas, saluran ilmu yang betul, yang hak, ataupun tak sanggup, nak susah payah, nak merendahkan hati itu untuk mencari ilmu. Kadang-kadang rasa ego yang tinggi. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita tahu, masing-masing kita tahu kita punya nilai kita, diri kita ni ada ilmu ke tak ada ilmu. Kita tahu jawapan dia pada kita. Itu satu. Kejahilan tu kita dah tahu dah. Berapa jauh kejahilan kita, berapa tebal kita punya bodoh ataupun tak pandai, kurang bijak kita. Kita tahu, kita sendiri yang tahu jawapan tu. Tak payah siapa orang tak ambil tahu. Tak payah tu orang lain tanya, kita tahu dah. Kita tak pandai. Namun yang kedua, perkara yang seterusnya, apa dia yang saya nak tekankan dalam konteks tauhid ini, yang dalam keadaan kejahil ini, yang sedah dalam keadaan jahil, namun rasa angkuh, rasa sombong, rasa tak nak turun, tak nak jatuh, kita panggil. Tak nak jatuhkan diri itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban apa saja, berkorban sedikit masa, berkorban sedikit ruang, berkorban sedikit perasaan untuk mencari yang hak, iaitu ilmu tadi, tetapi tak buat. Tadi tak ada. Tahu. Jadi saya ada voice. Oh, ada voice. Ada voice. Nanti jalan macam mana? Alhamdulillah. Abang sarjan kita baru sampai. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dapur semua dan terkawal dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, jadi alhamdulillah. Jadi ini yang menjadi masalah kepada frontliner kita dalam dari segi konteks dakwah tadi. Apabila dalam berdakwah tetapi tidak mencukup senjata, kita panggil berperang tanpa senjata, kita panggil, ataupun ada senjata bukan tak ada, tak cukup kecanggihan. Kalau kita lihat dari ketenteraan, orang kata tak cukup support lah, kita panggil. Maknanya sudah pastilah
kalah dalam genggaman. Orang kata kalah dalam gelanggang sendiri, kita panggil. Kan? Tewas dalam gelanggang sendiri, tewas di tempat sendiri dan sebagainya. Kerana ini semua kerana tidak ada senjata yang cukup untuk pergi berperang. Yang saya nak cerita dalam konteks tauhid ini, yang menjadi salah apabila fitnah ilmu tu tadi. Kalau kita lihat dewasa sekarang ini, tercetusnya peperangan ilmu, kekhilafan ilmu yang begitu pesat, yang begitu ketara, antara ulama dengan ulama, antara pemimpin dengan pemimpin, antara negara ke negara, antara parti ke parti, antara guru ke guru, antara orang-orang yang bijak sana dengan bijak sini, bertembung, bersuara. Pertembungan politik ilmu sedang berlaku pada hari ini. Kalau kita lihat di dada-dada media, di media-media kita hari ini, dibahaskan ilmu ini begitu sekali kencang, kita panggil, begitu hebat sekali, kan? Sehingga mana kita sendiri keliru dengan ilmu-ilmu yang telah dibincangkan. Kita sendiri tenggelam dalam ilmu yang telah dibincangkan. Itu tak termasuk yang mencuri ilmu, yang duplicate ilmu, yang copy paste, yang ikut-ikut, yang buat ilmu palsu, yang mencuri-curi, yang tipu, yang rembat orang punya, yang samun, yang berlakon, yang buat identiti palsu, yang tipu, mengaku berlakon sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai pendakwah, sebagai yang berilmu, sedangkan dia tidak ada apa-apa pun kaitan dengan orang yang berilmu. Tetapi hujah kerana pandai bijaknya bercakap, kerana petahnya bercakap, dia gunakan tiket tu sebagai konon-konon dia berilmu, sedangkan pengisiannya tidak ada. Pula kebetulan orang berilmu pula tak pandai cakap, tak boleh tengok depan kamera ni dah gugup. Kamera belum on lagi dah goyang dah. Gagap kan. Ramai orang berilmu tak boleh cakap depan kamera. Yang boleh cakap depan kamera pula, dia cakap ni kita ni gila glamour. Nampak? Maknanya kena sajalah kita. Kan gagap pula ustaz ni. Reject. Petah sangat. Dia ni gila glamour lah. Gila kamera pula. Macam tu. Apa mana? Jazabi apa yang kita nak jelaskan, tauhid ni mencantik, menjelaskan apa yang terkabur. Dan saya ada isu tentang glamour ni. Saya ada sikit nak kongsi tentang isu glamour ni. Ada satu orang di media lah, di pihak media, dia tegur saya, Ustaz datang sini kena, dia betulkan saya punya nasihat saya lah, betul lah, bagus lah. Ustaz datang sini niat Ustaz kena ikhlas, nak dakwah, nak ajar orang kena niat ikhlas kerana Allah, jangan niat nak glamour apa semua lah. Dia tolong saya lah. Saya pun alhamdulillah, bagus, betul lah. Allah Akbar. Terima kasih nasihat tu, terima kasih. Rasa seronok sangat orang nasihat saya macam ni. Sebelum dia ni cameraman, dia nak ambil gambar saya sebenarnya, tapi dia betulkan niat saya dulu. Baguslah, saya kata Alhamdulillah. Lepas je kamera tu jalan je, saya pun mulalah ceramah kan. Saya ceramah apa yang saya nak cakap dengan dalam kamera tu yang dia ambil tadi. Saya kata saya nak cerita pasal qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada isu-isu tauhid juga ketika tu. Qada Allah 500 tahun dulu lagi Allah dah tulis. Ustaz Hafiz ni memang nama dia akan meletup, dia akan glamour. 500 tahun dulu dah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila sampai waktunya kun fayakun, maka glamour lah dia. Tanpa dia tahu pun dia akan glamour. Tanpa dia tahu pun yang perancangan Allah itu memang akan glamourkan dia. Sebagai contoh, kita pinjam nama Michael Jackson. Begitu glamour nama dia, satu dunia tahu. Adakah dia yang cipta nama dia macam tu? Siapa yang angkat dia, nama dia sampai menjulang ke pesada dunia sehingga luar jangkaan begitu? Siapa?
Siapa saya tanya? Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala, pasti, sudah pasti Allah Taala. Kalau nak jadi konteks ilmu, konteks tauhid, saya datang ke TV, saya datang ke media, depan kamera, kalau nak kelima saya syirik.